Dia bagus yang record tu yang pakai laptop. Jadi dia punya storage tu besar, lepas tu kita boleh upload lah. Kita boleh upload kita punya video tadi. Dia senang. Kita leveragekan apa yang ada. YouTube kan. Okey, alhamdulillah. So boleh mula dah ke? Belum lagi. Tunggu sikit lagi. Ada lagi 4 minit lagi. Ni ada lagi yang tak ada ni. Leader-leader tengok tim masuk Leader-leader pastikan tim dapat masuk. Sebab apa? Sebab tim kita, mereka ni perlukan ilmu. Okey, mereka perlukan ilmu. Jadi leader kita panggil tim masuk. Kadang-kadang ada orang dia rasa dia tak perlu sebab apa, dia belum faham tau. Dia tak nampak, dia tak sedar. Bila dia masuk barulah dia nampak betapa pentingnya satu-satu kita kata kelas tadi. Terkadang-kadang kan ada perkara yang membantutkan kita berlaku dalam diri kita tau. Kita tak tahu apa yang menyelubungi kita punya tim, apa yang menyelubungi kita punya downline, kan? Jadi bila dia datang satu kelas, kadang-kadang ada jawapan dekat situ yang boleh buka dia punya hati tadi. Itu berlaku pada saya sendiri. Masa saya supervisor kan, nak fight untuk apa? Kita kata kita nak fight. Masa kita supervisor tu, kita rasa kita dah macam putus asa kan. Kita buat 5 sisi, macam tak ada orang ikut dia contoh kan. Tapi disebabkan saya datang satu kelas Datuk Desmond, dia ada jawapan dekat situ. Nampak? Dia sekali dia apa? Kita kata dia bertanya soalan. Dalam kelas tu dia bertanya soalan. Saya masa tu saya dah macam dah putus asa sebab saya rasa saya punya income masa tu baru 1,000 lebih kan. Saya rasa tak boleh kot. Aku tak boleh kot pergi lebih jauh kan. Dia terasa macam tu. Tapi bila saya datang kelas Datuk Desmond masa tu, kebetulan yang Allah Ta'ala nak jumpa kan tu, kita datang kat kelas. Masa itulah Datuk Desmond tengah bagi talk, tiba-tiba Datuk Desmond tanya soalan. Dia kata apa? Dia kata soalan dia berbunyi, pernah tak, dia kata, forever zalim pada kamu? Pernah tak, dia kata. Apa maksud dia kat sini? Datuk Desmond dia beritahu apa? Pernah tak forever zalim pada kamu? Maksud dia pernah tak berlaku forever tak bayar kamu punya income, tak bayar kamu punya gaji, tak bayar kamu punya bonus. Pernah tak berlaku? Tak pernah kan? Jadi apa yang kurang? Kita punya usaha, kita punya ilmu yang kurang, bukan forever yang kurang. Jadi forever dia sentiasa bayar. Jadi kalaulah kita bekerja dengan bos yang kita sedia ada sekarang, kadang-kadang bos kita janji dia tak tepati. Kadang-kadang bos kita dia bagi bonus yang lambat. Kadang-kadang kita minta nak naik gaji tak dapat. Kadang-kadang kita minta banyak bonus tu dapat sikit contoh dia. Tapi forever dia bagi. Dia tak pernah kata gaji tiba-tiba jadi tangguh bulan tu. Tak ada. Tak pernah berlaku dalam sejarah forever. Okey? Dan apa yang kamu patut dapat, apa seseorang itu patut dapat, forever bagi. Jadi di situ terbuka hati saya. Kenapa selama ni aku bekerja, belasan tahun aku boleh istiqomah bekerja, sedangkan majikan tu tak pernah pun. Dia kata kalau kita nak minta dia naik gaji, dia tak ada fikir pun nak bagi kita gaji lebih. Dia tak ada fikir pun nak bagi kita bonus lebih. Tapi aku boleh kerja dengan dia berpuluh tahun. Tapi dengan forever yang memang nak bayar gaji kau, berapa tinggi? Cuba kat sini, dekat sinilah saya tanya kan, berapa banyak gaji korang nak semua? Saya tanya ni ada 40 orang ni, saya tanya, berapa gaji kau nak? Berapa gaji kau nak? Sebelum kita mula go setting. Kan? Saya tanya korang kat sini, berapa gaji kau nak? Kau tulis sikit.
dekat chat room tu berapa? Berapa gaji kau nak? Kau rasa susah? Kau rasa susah? Apa ni, duit tak ada. Berapa gaji kau nak? Kau tulis. Ada yang tulis 10,000 sebulan. Alan tulis 10,000 sebulan kepada dia. Tengok tu. Ada yang tulis 50k. Ada ni. Tulis. Berapa gaji kau nak? Abang Aidarus tulis 50k. Bella Pok E tulis 60k. Simu tulis 10,000. Simu dia punya gaji lebih. Ila tulis 100,000. Ustazah Ummu Salma tulis 10,000. Diana tulis 70,000. Nampak tak? Ada yang tulis 20k, 30k. Kan? Forever dia boleh bagi je. Tahu tak berapa orang top 1 dalam Forever, berapa gaji dia? Top 1 dalam Forever, berapa gaji dia? Top 1 Rolf Kip, berapa gaji dia sebulan? Gaji dia 4 juta je sebulan. 4 juta je gaji dia. Dan Forever boleh bayar. Tiba-tiba engkau minta 30,000 ustaz Forever tak boleh bayar. Mana ada? Top 1. Sebab tu kalau kita nak buat satu bisnes, kita tengok. Kadang-kadang saya suruh tanya kan. Ada di kalangan kita, dia ni seolah-olah dipaksa oleh founder satu syarikat menyebab dia tak nak buat Forever. Dia buat syarikat lain. Saya kata dia, cuba kau tanya founder kau berapa gaji dia. Tanya founder kau berapa gaji dia. Satu soalan. Lepas tu tanya pada founder kau, kalau aku nak gaji lebih pada kau, boleh tak? Contohlah founder dia gaji dia 100,000 sebulan. Cakap pada founder tu, kalau aku nak gaji aku lebih pada kau, boleh tak? Kalau dia kata tak boleh, tinggalkan, tak payah buat tu. Buat di tempat mana yang orang memang nak bagi. Tanya, kadang kita tanya upline kita, tanya orang, sebab kadang-kadang dia orang buat tu, mereka hanya nak memperkerjakan kita. Keuntungan dia orang yang ambil. Tapi dalam Forever memang set up Forever adalah untuk melahirkan jutawan. Kenapa kita tak ambil? Kan? Set up Forever Living ni adalah untuk melahirkan jutawan. Bukan Dr. Rex nak jadi jutawan. Dr. Rex sendiri dah bilioner sebelum wujudkan Forever. So Forever diwujudkan untuk melahirkan jutawan. Dr. Rex dalam video dia kata apa? Dia kata aku merasakan bahawa harta aku tidak cukup untuk memberi banyak sumbangan pada orang. Jadi aku akan buat satu platform untuk lahirkan jutawan. Ni platform dia. So kalau kita rasa nak jadi gila-gila, kat sinilah. Bukan tempat lain, kat sini. Sebelum kita tanya, okey saya nak gila, sebab apa kau nak buat gila-gila? Sebab aku nak jadi jutawan. Kalau kau founder kau senyum je, tinggalkan dia. Buat kat sini. Ini brainwash sikit. Untuk diri saya dan kita semua. Sebab benda tu, kalau kita tak sebut, so kita tak teringat. Kadang point tu sangat-sangat penting. So tanya. Ada orang suruh sangat kita buat tu, buat ni kan. Tanya dia, berapa gaji dia? Kan? Berapa gaji dia? Dan kalau saya, dengan keperluan saya perlu ni, saya nak gaji lebih daripada kau, boleh dapat tak? Kalau dia kata tak boleh dapat, mana bukan tempat dia. Maksud dia kita bagi situ 10 tahun pun, kita punya gaji tak boleh lebih. Kita bagi situ 20 tahun pun, kita tak boleh gaji lebih. Jadi dalam Forever kita jumpa orang-orang yang menjadi jutawan hanya dengan duduk di platform ini sahaja. Dan keunikan Forever ialah siapa saja, tidak kira kriteria dia, tidak kira dia datang dari lapisan yang macam mana, dia daripada latar belakang macam mana, dia datang dan dia buat dengan bersungguh-sungguh, dia boleh berjaya. Itu unik Forever. Kalau orang kata ada tempat lain pilih bulu, datanglah Forever, sebab Forever tak pilih bulu. Kan? Kalau di tempat lain ada pilih warna kulit, nak jadi jutawan warna kulit, datanglah Forever. Kita jumpa orang kulit hitam ke, kulit merah ke, kulit coklat ke, kulit putih ke, semua jadi jutawan dalam Forever. So kenapa kita tak buat
kita di sini betul-betul? Okey? So kalau nak dengar saya punya emosi macam tu. Okey? Kalau dengar saya punya slow okey juga. Kalau nak dengar saya punya tu tu. Nampak? So kita buat di tempat yang mana telah pun subuh. Tempat yang kita kata tempat yang betul. Okey? Kita tak ada apa orang kata? Tidak ada selindung-selindung. Alright. So kita masuk kita punya slide. Okey, slide saya pakai PDF Sepatutnya saya nak pakai PPT yang presentation punya, tapi nampaknya Zoom ni tak dapat. Tapi alhamdulillah kita atasi dengan kita tukar kita slide kepada PDF. Okey, semoga dipermudahkan. Dan kita semua sama-sama kita buka hati kita dan minda kita untuk belajar. Okey? Kita niat bahawa kita duduk dalam kelas ni ada sesuatu yang Allah nak bagi pada kita. Kita kena ingat macam tu. Okey? Kita kena niat macam tu. Sebab apa? Yang memberi bukan saya. Bukan saya yang duduk dalam ni yang bercakap ni. Tapi yang memberi pada tuan-puan ni Allah Taala. Saya ni hanyalah sabab saja. Kalau saya punya ucapan tadi boleh mengubah hidup tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala bagi pahala dia kat saya. Okey? Kalau ucapan saya tadi boleh berubah tuan-puan daripada orang susah, jadi orang yang boleh jadi dermawan, boleh jadi jutawan dermawan, orang yang mana penerima zakat, boleh jadi pembayar zakat, dengan kelas ni, semoga Allah Ta'ala beri pahala daripada saya. Itu ya. Okey? Bagi pada tuan-puan semua taufik, kekuatan, kudrat, upaya tadi semua daripada Allah Ta'ala. Kefahaman semua pada Allah. Okey? So kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kelas malam ni, kelas kita kelas goal setting. Goal setting. Hala tuju. Matlamat kita. Okey. Seperti mana satu perkara dia mesti ada goal. Kalau contoh orang main bola, dia ada goal. Kalau tak ada gol, permainan tu akan hamba. Tapi ada gol, maka kalau ada berapa ramai kat situ, 10 orang ke 20 orang ke, mereka akan pergi kepada gol masing-masing. Setiap orang tu dia ada gol dia, so dia akan target, dia akan pergi kepada target dia. Jadi kita dalam Forever, sekiranya kita ada target, so banyak manfaat yang kita akan dapat. Jadi sebab tu pentingnya kita masuk goal settingnya kelas. Okey. Jadi ni slide yang pertama. Sebenarnya sebelum saya terangkan tentang slide yang pertama ni, kita tanya pada diri kita. Okey? Kita tanya pada diri kita. Apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita nak sebenarnya dalam Forever ni? Kita selama ni kita buat 2-3 kerja, apa yang kita nak sebenarnya? Kalau kita rasa seronok dengan satu perkara, okey tak apa. Tapi kalau kita ada sesuatu yang kita nak, mengapa tidak kita lapangkan masa kita untuk dengar sesuatu yang boleh menyampaikan kita kepada tujuan kita. Contoh, bila kita tanya pada kawan kita kan, berapa kerja dia buat? Dia buat 3 kerja. So, kenapa kamu buat 3 kerja? Untuk cari duit. Okey, untuk cari duit. Jadi, cari duit itulah dia punya matlamat dia yang menyebabkan dia telah bekerja sebanyak 3 kerja. Mungkin dia pagi, petang, lepas tu hari Sabtu Ahad. 3 kerja. Contoh dia. Untuk dia mencari duit. So, mengapa tidak dia lapangkan sedikit masa untuk buka hati dia, dengar. Okey? Dengar. So kita kena tanya diri kita. Apa big why kita? Itu satu kan, orang cari duit paling kurang pun dia ada dia punya hadaf, ada tujuan dia. Dan satu lagi, ada orang dia cari tak jumpa. Yang ini sangat bahaya sebenarnya. Dia kata tak ada apa-apa, semua tak ada apa, okey je. Tetapi dia tak sedar bahawa hidup dia berhutang. Okey? Dia tak sedar hidup dia berhutang. Dia tak sedar bahawa dia tidak dapat menunaikan hak yang wajib bagi isteri dia, kan, nafkah yang kepada anak-anak dia yang sepatut dia bagi, kan.
dia tak nampak. Jadi untuk orang ni dia kena tanya diri dia sebenarnya. Dia kena tengok keliling dia. Kan? Kena muhasabah. Okey? Kena muhasabah, kena tengok. Adakah aku ni menjadi sumber manfaat bagi keluarga aku? Sebab kadang-kadang orang kata aku ni tak ada apa-apa. Jadi dia kena fikir macam mana pula dia dengan ibu ayah. Kan? Dia dengan ibu ayah baru-baru ni ada orang tanya saya masalah qada puasa ibu ayah dan masalah fidyah. Jadi belum dengar maknanya ayah dia tak pernah puasa. Kan? Dia tak puasa jadi so dia kena bayar fidyah lah dengan amount yang agak banyak juga. Jadi anak ni tadi belum dengar berapa banyak kena bayar fidyah, awal-awal dia kata kami tak mampu ustaz. Dia kata, belum dengar lagi berapa fidyah. Saya kata kita kena kira dulu fidyah dia. Fidyah ni kalau yang non muslim, okey, maksud dia bila kita tak puasa dan tidak puasa tadi tu kita tak dapat ganti balik tau. So bila contoh satu orang dia tak puasa di bulan Ramadan, dia kena ganti balik. Okey? Tapi dia tak ganti sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, so dia akan ada fidyah. Fidyah ni maknanya denda lah, macam denda. Okey, ni bagi non muslim dia tak faham. So dia kena bayar denda tu. Dia kena bagi makan kepada orang-orang miskin. Okey, jadi anak ni bila dia dengar tu dia bila kita kata okey, ni fidyah ni banyak ni kita nak kena kira. Jadi belum dengar jawapan dia kata ustaz kami tak mampu bayar. Jadi alhamdulillah disebabkan saya buat business forever, saya berani nak tackle balik. Saya kata jangan awal-awal kata tak mampu. Kalau saya tak buat bisnes, saya pun kata okeylah anda tak mampu, okeylah tak apa, jadi tak mampu nak buat macam mana, kita terus kepada macam nilah, kita terus bagi jawapan yang tak mampu punya. Kan? Jadi sebabkan kita dah buat forever, asbab dia, saya boleh kata pada dia, kita jangan awal-awal kata tak mampu. Kita sebagai orang yang beragama Islam, kita kena niat kalau kita boleh bagi duit pada mak ayah kita, kita boleh bayarkan sesuatu pada mereka, kita kena ingat bahawa tentu ada sesuatu kebaikan yang besar yang Allah nak bagi pada kita. Mak ayah kita yang menjadi asbab kita lahir dan hidup, tiba-tiba kita nak bagi duit kepada mereka pun berkira-kira. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala maafkan. Nampak tak? So tanya pada diri kita. Jadi sebenarnya antara big why paling besar ialah ibu ayah kita. Mungkin kita nak kejar big why kita boleh tunggu sebab kita rasa kita muda lagi. Tapi ibu ayah kita, mereka bukan makin hari makin muda. Sebab tu antara big why yang baik ialah ibu ayah kita. Okey? Tanya diri kita. Macam mana nak buka video? Sebab saya buka video tu dia tak ada tak? Nampak tak? Oh, okey. Saya ingat dia automatic. Okey, alright. Saya ingat tadi dah buka rupanya belum. Semangat pula. Okey. Alright. Okey. So tanya pada diri kita kan, big why kita. Lepas tu, dan benda yang pertama juga, benda yang seterusnya kita boleh tanya diri kita, aku 5 tahun nak jadi apa? Aku 5 tahun nak jadi apa? Bagaimana aku 5 tahun akan datang? So kita perlukan satu bisnes yang boleh melangkaui jarak tu. Kalau kita kata aku 5 tahun, mana kita ada satu target yang 5 tahun, mana bisnes kita mesti lebih pada tu. Okey? Sebab kita tak nak bisnes kita tengah jalan tukar. Kan? 3 tahun tukar. 3 tahun tukar. 4 tahun tukar. Tak mau. Kalau kita kata okey, lepas 5 tahun aku nak jadi begini. So maknanya kita kena ada satu bisnes yang mesti lebih daripada tu. Kalau kita kata selepas 10 tahun aku nak jadi begini. So maknanya kita kena ada satu bisnes yang lebih panjang dia punya jangka hayat daripada tu. Baik daripada segi syarikat, baik daripada segi apa kita kata produk, baik dari segi marketing plan. Dan kalau kita cari di mana-mana pun, dalam masa contohlah kita bagilah satu jangka masa 15 tahun lah kita kata. 15 tahun. Dalam satu jangka masa tu, mana syarikat yang tak bertukar, mana produk yang tak bertukar, mana platform yang tak bertukar, mana marketing plan yang tak bertukar. So kalau kita right tadi tu, kita listing 1000 syarikat yang kita nak involve dalam dia. Yalah maklumlah kita
dengan nak cari duit, kita involve, kita letak kriteria tu. So bila kita buat plan 15 tahun, so kita mesti nak satu syarikat yang boleh atas 15 tahun ketahanan dia. Okey? So kita bila kita mana syarikat yang boleh lebih daripada 15 tahun, mana produk yang boleh bertahan lebih daripada 15 tahun, mana marketing plan yang boleh bertahan lebih daripada 15 tahun. So jawapan dia semua ada di Forever Living. Macam mana kita nak tahu jawapan tu? Tengok siapa yang ada dalam Forever Living. Tengok Simu Michelle. Kalau saya sebut 15 tahun tadi, Simu je lebih daripada 15 tahun. Datuk Desmond ni 25 tahun. Kita ada Mitsuru pada Jepun. Mitsuru Sakai kan, daripada Jepun tu. Yang disebut apa, Mitsuru ni dia kata apa, aku berhutang nyawa dengan Dr. Rex. Kenapa? Dia kata Dr. Rex yang menyelamatkan dia daripada orang yang nak bunuh diri. Sampai dia tukar dia punya apa orang kata goal setting dia, sehingga dia kata apa, aku nak gaji aku satu bulan $100,000 dia kata. Dan dia dah dapat. Masa dia sebut tu, upline dia gelak. Dia cerita, ada video dia. Masa dia kata aku nak buat ni, nak dapat 100,000 sebulan USD. Upline dia gelak masa tu. Jadi nak bagi tahu apa? Balik pada diri kita, percaya tak percaya. Okay, so kita dah tengok kriteria. Okay, so kita kata 15 tahun mesti syarikat yang lebih. So nak tengok mana? Tengok keliling kita. Ada tak orang yang mana duduk dalam syarikat tu lebih pada 15 tahun? Ada. Kita jumpa Simu kita. Sifu apa? Richard, Simu Michelle, Sean, Olive. Kita jumpa Datuk Desmond. Semua lebih. Kalau nak tengok luar negara ada lebih lagi. Mitsuru 35 tahun. Kiko Kobuna aja makan produk 34 tahun. Okey? Tengok macam mana keadaan. Jadi kita kata syarikat yang tak bertukar, produk yang tak bertukar, marketing plan yang tak bertukar. Lulus, go. Jalan. Jangan toleh belakang lagi. Okey? Jadi bila kita dah tanya diri kita, kita nak jadi macam siapa? Kita nak jadi apa? Macam mana saya 5 tahun akan datang? Satu kita kata aku nak jadi apa 5 tahun akan datang. Lepas tu kita tanya pula, macam mana keadaan saya 5 tahun akan datang? So kita tengok upline kita. Tengok upline kita. Tengok upline kita. Kan? Berapa lama mereka bertahan? Berapa lama mereka berusaha? Tengok macam mana keadaan mereka. Adakah dah berusaha setelah 30 tahun pun masih hutang keliling pinggang? Adakah berusaha setelah 12 tahun, 15 tahun, mereka dapat kumpul berjuta-juta dalam akaun? Tengok. Itu sebab apa? Benda tu diperlukan. Benda tu diperlukan. Sebab kalau kita tengok orang yang salah, kita akan dapat salah. Okay? Mungkin kita tak nampak sekarang, tapi kalau kita masa kita nampak tu, itu dah sangat terlewat. Kalau lepas 5 tahun kita baru nampak, so kita dah rugi 5 tahun. Okay? So tengok keliling kita, tengok orang yang dah buat 10 tahun, orang yang dah buat 15 tahun, macam mana keadaan dia. So kalau dia boleh bertahan tu dan tengok dia punya keadaan membaik. Macam kita tanya Datuk Desmond, berapa banyak krisis keuangan dia dah lalu. Dia dah lalu 2 kali krisis keuangan. Forever Living sendiri dah lalu berapa kali krisis keuangan? Dah lalu 4 kali krisis keuangan. Kan? Letaklah apa pun. Kita akan tengok. Okay? So siapa penghalang kat sini? Kita akan tengoklah. Secara zahir kita akan nampak ada kawan, ada orang tak suka, ada bos kita menghalang, ada masyarakat kita, orang yang ada hubungan dengan kita. Kalau dalam hati kita pula ada takut, ada ragu, ego, kan? Ada kita kata rejection, tak nak. Okey? Jadi sebenarnya balik pada siapa? Diri kita sendiri. Okey, balik pada diri kita. So, kita sendiri percaya ataupun tidak? Tu dia soalan dia. Kita boleh berjaya ke tak? Percaya. Jadi ada orang pula dia tak percaya. Jadi itu satu kerugian lah. Sebab apa? Dia tak percaya. Kan? Sedangkan percaya ni, dia nombor 2. Kita yang pertama sekali wujud dekat dunia ni, saya tanya kan kepada
kepada downline saya, kenapa kau wujud kat dunia ni? Kan? Ada yang cakap sebab Allah ciptakan. Ya memanglah betul. Kan? Kenapa kau wujud kat dunia? Sebab Tuhan ciptakan kita, betul. Tapi apa proses dia? Apa tanda dia? Apa dia punya alamat dia? Kan? Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita kat dunia ni sebab apa? Dia punya asbab dia ialah kerana satu masa dulu ketika beribu-ribu orang sedang berlawan, beribu-ribu orang sedang berlawan, kitalah juara. Sebab itulah kita lahir kat dunia. Tiba-tiba dah ada dekat dunia ni, tak percaya, rasa takutlah, rasa orang lain semua boleh memusnahkan saya lah. Sedangkan dulu kita pernah di satu alam dulu, kita pernah bertempur dengan berjuta-juta saingan kita dan kita telah berjaya. Sebab itulah saya nampak muka tuan-tuan puan yang ada kat sini 57 orang. Tak ada orang yang dekat sini orang yang gagal, tak ada. Kalau yang kalah situ semua saya tak nampak muka dekat sini. Yang kita nampak ni semuanya juara. So bila masa kita gagal, nampak tak? Jadi bagi alasan, kita ke laut lah. Kalau kita letak alasan tu sebagai kita punya minda kita, yang menghantui minda kita, maka jawapan dia kita laut je. Ke laut je semua. Okey? So buang alasan. 2021 bukan tahun alasan. Okey, sebab apa? Sebab alasan excuse would not pay your bill. Jadi kalau saya punya bahasa Inggeris keluar bunyi Arab, jangan marah excuse would not pay your bill. Tak maaf. Saya faham tapi sebut dia punya ala Arab ke ala India ke. Okey? Jadi excuse, alasan tak akan bayar kita punya bill. Alasan tak akan bagi kita sisi. Alasan tak akan bawa kita melancong. Alasan tak akan bawa kita capai EM, Eagle Manager, pelancongan mewah, atau CBM, check. Alasan tak akan bawa kita kepada kejayaan. Dan alasan ni hanyalah membawa kita kepada kegagalan. So, apa yang kita nak buat? Kita ambil semua alasan ni, gantikan dia sebagai satu cabaran dan hadap dia. Kita tak boleh lari. Kita kena hadap dia. Hadap dia dengan apa? Macam mana cara penyelesaian. Itu kena hadap. Okey, kalau kita lari, habislah. Tapi kalau kita hadap dia, di situlah Allah Ta'ala akan buka pada kita jalan dia. Okey? So, ambil ni sebagai satu cabaran. Tukar dia. Halangan ni jadikan dia sebagai cabaran yang bagus untuk kita. Sebab tu kan ada orang kata, kan Dato' Desmond dalam kelas dia bagi tahu kan, dia kata, kenapalah bukit ni ada pokok-pokok lah, batu-batu lah. Cuba bukit ni dia gondol je. Kita fikir gondol tu senang nak naik. Tak. Sebenarnya bukit tadi tidak akan dapat didaki kalau dia gondol je. Sebab ada pokok lah, ada batu tadilah kita boleh berpaut. Dia dah sampai kepada puncak je. Maknanya tukar mata kita. Daripada anggap benda tadi menyusahkan, menjadi benda itulah sebenarnya akan menjadikan kita lebih maju. Okey? Tukar. Kenapa? Sebab tu ada orang tanya, kenapa Allah bagi saya macam ni ya? Mestilah sebab engkau orang mahal. Engkau mahal, Syekh. Kalau kita kata ada satu robot yang bernilai 2 juta, engkau lagi mahal daripada robot tu, Syekh. Anta lebih mahal daripada robot tu. Sebutlah apa dalam dunia ni. Robot yang paling mahal. Tak, engkau lagi mahal daripada tu. Okey? Tentulah ada ujian dia. Jadi hadap dia. Semoga Allah Ta'ala bantu kita. Sebab tu Tuan Guru ajar kita kan. Ketika ada masalah, kau hadapi tu dengan sabar dan solat. Hadapi dia. Bukan lari pada dia. Okey? Jangan jadikan benda tu alasan. Kalau kita nak berjaya. Okey. Dah sedia ke sini? Saya tak tahu sebab saya tidak nampak anda. Kalau bersedia, type 9333. Type 9333. Tengok. Alhamdulillah. Anda dah bersedia Masya Allah.
Okey. Jadi saya orang baru. Sama-sama belajar dengan tuan-puan di sini. Okey, kita terus. Ha, apa tu? Slide dia. Kucing atau singa? Anda pilih. Kucing atau singa? Anda pilih. Apa nak bagi tahu? Kucing tu kat situ, dia tengok muka dia singa. Jadi soalan dia di atas, kucing atau singa, kau yang pilih. Sebenarnya bukan masalah orang lain pandang kita apa. Tak. Sebenarnya masalah dia ialah kita pandang diri kita sebagai apa. Kalau kita pandang diri kita sebagai orang yang gagal, gagallah kita. Tapi kalau kita pandang diri kita sebagai orang yang berjaya, Allah akan bantu kita berjaya. Itu dalam hadis Nabi ajar, ana inda zanni abdi bi. Aku ikut sangkaan hamba-ku kepada aku. Macam mana hamba tadi sangka dia kepada Allah Ta'ala. Kalau dia rasa dia gagal, habis satu dunia tak boleh jadikan dia maju. Tapi kalau dia rasa dia boleh berjaya, sebab tu pasti dia insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong dia berjaya. Sebab tu saya nak sangat ni. Orang Kemboja tak ada sini, geram aku. Orang Kemboja tak ada. Dia tumbuh lagi. Sebenarnya masa orang tak percayalah kita kena bergerak. Orang percaya, orang Kemboja ada bila nak buat SIM mahal, buat SIM mahal. Susahlah orang tak percaya. Masa orang tak percayalah kau dah bergerak. Kalau orang dah percaya, kau dah ke depan. Tapi kalau kau tunggu orang percaya, maknanya kau dah ke belakang. Kau dah ke belakang, kau lambat. Masa orang tak percayalah kau kena buat. Engkau percaya dulu. Engkau percaya dulu. Dan engkau yang berjaya dulu. Okey? Jangan tunggu bila kawan-kawan kita dah percaya. Tak. Kawan-kawan kita memang tak akan percaya. Orang keliling kita tak akan percaya. Mereka akan percaya setelah kita berjaya. Tu dia. Dia akan dipaksa untuk percaya. Tapi kalau kau tunggu dia percaya, maknanya kau telah ke belakang. Kalau dia orang percaya, dia orang akan pergi laju. Laju sangat. Dan kita pun tak mampu nak kejar. Lebih baiklah kita pergi awal. Nanti dia orang kejar kita. Senang. So pilih. Okey? Pilih nak jadi singa, nak jadi kucing. Ataupun walaupun kita kucing, tapi kita ada satu kepercayaan yang sangat kuat. Tu dia. Okey, so soalan. Disebabkan dalam bila kita ajak kawan-kawan kita nak buat forever, kita sendiri pun kita nak buat forever, ramai orang bertanya. Inilah soalan, do I have to pay a coach or join an expensive seminar? Adakah aku perlu untuk bayar seseorang ataupun join mana-mana seminar yang berbayar? Okey? Jawapan dia ialah no, no and no. Tak ada. Dalam forever tak ada. Di tempat lain okey, ada, tetapi dalam forever tak perlu. Jadilah dalam forever semua orang boleh berjaya. Kita tengok ada kita punya testimoni kan, daripada pengemis menjadi jutawan dalam forever. So pengemis tu kau nak suruh dia bayar, masya-Allah. Ada orang kita tengok kan, dia jadi jutawan dalam forever, dia punya jarak daripada rumah dia kena berjalan kaki berapa lama. Nak pergi HQ, tempat tu tak ada kenderaan kan. Dia kena jalan berapa hari pergi HQ. Susah. Kan? Nak suruh dia bayar lagi. Tapi orang macam ni boleh berjaya dalam forever. Okey? Kenapa kita nak apa kita kata benda boleh free? Benda boleh free tuan. Okey. You can read, attend seminar, get inspiration from coach outside. But all this does not bring CC and make you CBM. Okay? Boleh baca, boleh datang seminar, boleh dapat inspirasi daripada coach di luar, tak ada masalah. Tetapi kalau dalam forever, itu semua tidak mendatangkan CC dan tidak menjadikan anda CBM. So apa yang boleh dalam CBM? Tengok. Apa dalam yang boleh kita buat dalam forever untuk capai CBM? There only one way to succeed, which is to know your big why. Ni adik saya ada dalam ni, dia pergi mahir bahasa Inggeris. Saya tak mahir. Jadi ada satu jalan untuk berjaya.
Iaitu pertama sekali kau kena tahu apa big why kau. Apa big why kau? Apa yang kau nak? Kan? Tukar kita punya masalah jadi kita punya dream. Jadi kita punya impian. Ambil semua penyakit benda yang menyakitkan hati. Kan setiap hari ada benda yang menyakitkan hati kita. Sebab tu saya ingat guru saya ada ada guru saya dia ajar. Dia kata apa? Perkara yang menyakitkan kau tu berlaku sekali tetapi kau menziarahi dia berkali-kali, dia kata. Maksud dia apa? Engkau jadikan dia sebagai satu benda besar, tempurung besar. Engkau hadap dia tiap-tiap hari. Jadikan benda tu sebagai benda yang menyakitkan kita dan jadikan itulah sebagai kita punya big why. Pergi. Aku tak nak macam ni lagi. Kan? Kita dengar dulu Tengku Norehan kan, yang dia cerita splash air daripada dia naik motor tengah hujan. Masa tu dengan suami dia kan naik motor. Lepas tu kira dah naik motor, tiba-tiba motor tadi termasuk dalam lubang tengah hujan tu. Kan? Bila masuk dalam lubang tu, air longkang tu naik kena dekat dia punya muka. Kan? Terus dia jadi memang sakit, dia kata. Sangat sakit hati. Sampai dia kata apa? Tidak akan berlaku lagi lepas ni. Jadi maknanya sakit tu dia boleh tukar kita. Okey? Tukar dengan positif tau, bukan negatif. Tukar yang positif. Okey? Jadi kita akan belanjakan masa kita. Kita akan habiskan masa kita. Maknanya apa kita kata? Tahu kita punya big why, korbankan masa kita, buat action yang masif. Mana kita kata yang sangat-sangat besar, kita buat terus. Kalau kita sponsor. Jangan berhenti. Kita kata kita tak ada VIP, so kita nak berhentilah. Aku asyik cari novels je. Kan? Tak apa. Cari novels. Kan? Tak dapat VIP, tak apa. Cari novels. Kan? 10 novels yang beli 0.4 cc sama dengan cc VIP, 2 orang VIP. Kan? Kita punya usaha, kita punya penderitaan. Dan kita 100% fokus. Kita fokus pada kita punya matlamat untuk kita capai. Okay? Alright. Kenapa goal setting ni sangat diperlukan? Supaya apa? Pertama sekali, goal kita jelas. Goal kita jelas tau. Terang. Maka kita boleh fokus kita punya tenaga. Macam mana kita tengok kita punya JLT kan? Ada satu orang JLT. JLT Nosidah. Dia tidak perlu pencen atau berhenti daripada menjadi seorang guru, tetapi dengan dia kerja guru dan dia buat forever sebagai part time, dia boleh jadi JLT. Tengok macam mana dia punya goal setting dan macam mana energi dia boleh fokus. Nampak tak? Walaupun dia bukan orang yang full time, tapi dia boleh jadi JLT. Bukannya kita kata kena full time baru JLT, tak. Nampak benda tu berlaku. Jadi 87% manusia yang tidak ada goal setting. 13% manusia yang ada goal setting dan dia tulis goal setting dia di atas kertas. Maka 80% daripada yang ditulis tadi akan tercapai. Tu adalah pengalaman daripada kita punya leader-leader kita, mentor kita. Okey? Ada satu kajian di US. Okey, kajian tadi melibatkan graduan tahun 1953. Mereka buat kajian apakah goal matlamat yang ada pada graduan ni. Kan? Jadi 97% sebut orang, mungkin nak datang 100 orang fighter baru kot dalam tim saya. 97 orang. Kan? 97% daripada mereka tidak ada goal, tidak ada matlamat, dan 3% ada goal setting. Okey? So apa berlaku selepas 20 tahun? 1973. Mana 1953, 1973. So 20 tahun. Maka 3% orang tadi
dia mengatasi, mana income mereka mengatasi 97% tu 10 kali ganda. Mana kalau tengok daripada sudut income, maknanya orang yang 97% tadi tu, income dia berapa kadar dia? Yang 3% tadi tu atas daripada 10 kali. Okay? So, power tak power kita ada matlamat. So, kena ada matlamat. Macam kita ngaji Quran dulu kan? Ada matlamat. Saya nak khatam ni, 15 hari satu juz, 15 hari satu juz. Contoh dulu kan? Sebab tu kita laju ngaji. Tapi cuba kita tanya murid kita kan, bila kau nak jadi hafiz? Entahlah. Saya ada dulu dekat madrasah tanya kan, bila kau nak hafiz? Dia boleh jawab entahlah memang payah kan. Jadi sama kita buat dalam bisnes. Okey. So dalam kita tak goal setting, dia ada tip-tip penting Pertama, goal setting kita mesti power, mesti great, mesti bagus punya. Bukan goal setting apa? Saya nak dapat 1,000 sebulan. Tu bukan goal setting. Okey. Saya nak dapat 1,000 sebulan. Tu bukan goal setting. Goal setting mesti besar. Okey. Dan goal setting ialah mesti jangka masa panjang. Okey. Dan goal setting ialah sesuatu yang jelas. Apa kau nak jadi apa? Apa nak capai? Apa cita-cita? Big why. Saya nak jadi jutawan. Macam mana? Kalau sifu kita dia kata tak ada, tu tak jelas. Okey, tu tak jelas. Ada tak jelas. Okey, yang A tu tak boleh. Okey, dan dia yang keempat, dia punya ciri-ciri dia ialah goal setting yang besar tadi tu, yang kita kata goal setting kita tu, dia datang daripada goal-goal yang kecil. Okey, dia datang daripada kejayaan matlamat kita yang kecil. Nampak? Jadi sebenarnya tak ada yang kecil lah, jadi besar. Sebab itu adalah perjalanan kita nak dapat goal setting yang besar. So kita ada bulanan, goal setting bulanan. Contoh, orang yang tak pernah buat 5 cc. So letak goal setting dia 5 cc. Aku nak masuk 5 cc club. Aku nak jadi orang yang buat 5 cc. Tahu tak? Orang yang buat 5 cc ni, dia dulu kan, Cikgu Ayu dia cakap dalam kelas kan, dia kata apa? Orang yang buat 5 cc, dia adalah top 1000. Dia adalah top 1000 dalam Malaysia. Okey? Siapa buat 5 cc, dia ada top 1000. Tengok berapa ramai FBO kita, beratus-ratus ribu FBO kita kan. Bila you buat 5 cc, you sebenarnya telah menjadi top 1000. Nampak? Jadi sebab tu walaupun nampak dia 5 cc, tapi dia jadi top 1000. Bolehlah kita nak pergi lebih top 100 ke, top 500 ke. Ni maknanya satu goal yang sangat-sangat baik untuk kita. 25 cc, Elok Ambassador. Siapa yang dah fight 5 cc, dia satu kita kata exercise yang sangat baik untuk fight 25 cc setiap bulan. Okey, sebab apa? 25 cc ni ialah orang yang dah mula ada minda usahawan. Siapa fight 25 cc? Jadi kita akan bincang macam mana cara nak buat 25 cc. Adakah kau buat seorang-seorang? So memang kau boleh buat seorang-seorang, tapi kamu tidak jadi usahawan. Okey, usahawan ni dia mesti libatkan dia punya network. Baru jadi usahawan. Okey. So ada orang yang dia nak pergi melancong. Contoh pelancongan kita sebelum Covid tu, kita nak melancong pergi Jepun kan. Local trip, local incentive trip. So keperluan dia 600 cc setahun. So kita buat satu target sebulan 34 cc. Sebulan 34 cc. Nampak? Jadi itu antara target kita boleh letak. Aku nak pergi local trip. So setiap bulan mesti pastikan atas 34 cc. Okey? Aku nak capai F2D. So sebulan mesti ada 50 cc. Okey? Kita punya kita dengan tim kita. Sekurang-kurangnya 50 cc. Kemudian barulah kita fikir untuk peningkatan. Nanti akan ada slide dia. Satu orang dia nak jadi Eagle Manager ataupun dia nak jadi CBF.
So dia mesti sekurang-kurangnya satu bulan tu 60 cc. Okey? Dan orang yang nak pergi Global Rally 1500 cc. Dia nak 1500 cc setahun, aku nak pelancongan ekstra 2 hari daripada CBM. CBM mungkin dapat pelancongan 5 hari. Kalau Global Rally dia ekstra 2 hari. Okey? Lepas tu ada ekstra duit poket 500 USD. Dapat kad lagi. Contoh dia kan. Boleh tak cukup belanja tak habis, keluarkan duit bawa balik. Duit tu semua tak ada masalah Tak ada takut punya cukai punya, tak ada takut punya. Sebab apa? Sebab duit tu semuanya bertulis. Nanti akhir tahun tengok keluar. Kau punya CP58 semua detail. Berapa duit kau dapat pada Forever. 125 cc setiap bulan untuk mencapai 1500 cc setahun. Okey. So bila kita ada goal bulanan, kita juga ada goal harian. Untuk orang yang buat 5 cc sebulan, so apa dia punya harian dia? 2 cc setiap hari. 2 cc setiap hari, so kali dengan 30 hari. Dia boleh dapat atas daripada 5 cc. Orang yang nak fight 25 cc sebulan, so setiap hari dia monitor dia punya cc 0.9 cc. Kalau dia monitor cc harian dia 1 cc, so makna dah ada 30 cc. Tu satu exercise yang baik untuk kita kan. Mana supaya kita tak lari. Ni dia panggil goal management. Satu, kita ada goal setting, macam contoh kita set yang kecil tadi tu bulanan tu, so kita kecilkan lagi untuk menjadi management kita. Okey. Kalau nak capai local trip, kita kata 34 cc sebulan. So kita usaha untuk satu hari 1.2 cc. Jadi benda ni akan memudahkan tim kita tau. Memudahkan tim kita. Mana-mana tim kita yang nak fight, okay, pastikan kamu bersama kumpulan kamu, mana-mana di kalangan mereka cecah ni 1.2 cc. Orang yang nak fight 50 cc, nak pergi F2D, dia kena ada 1.7 cc sekurang-kurangnya kalau target dia 50 cc. Kalau dia 100, so kali 2. So kalau ada 150, so kali 3. Okey? Kalau orang nak pergi CBM dengan EM, 2 cc sehari. Dan orang yang nak pergi Global Rally, dia 4.2 cc sehari. Okey? Seterusnya, 7 perkara penting dalam goal setting. Pertama sekali, mesti ada intention berjaya. Makna great success intention. Maknanya kita ada satu intention yang sangat-sangat besar, yang apa kita kata intention untuk berjaya yang sangat-sangat besar. Bukan destruktif tau, bukan intention untuk memusnahkan. Tu tak boleh, tu negatif. Mana great success intention, mana satu intention yang sangat-sangat besar untuk berjaya. Jadi orang macam ni, dia ni macam apa kita kata air tsunami tu datang kan. Air tsunami tu tak boleh halang. Dan kita punya goal setting tu dia ada physical, benda-benda yang boleh dicapai physical, dan dia juga ada visualize. Visualize ni maknanya kita boleh nampak dia, boleh tengok dia, boleh bayangkan dia, dan dia ada data metrik. Dia buat ada kiraan dia boleh buat kira. Okey, macam tadi kan kita buat kiraan kita. Dan ketiga, kita kata apakah knowledge, ilmu yang kita perlu. Okey, ingat, bila kita nak capai satu goal setting, satu goal, kita kena ada ilmu dia. Ini pesanan saya ingat daripada Wilfred. Wilfred, masa tu saya supervisor, duduk kelas kat KL. Jadi minta maaf lah tuan-puan, saya banyak sebut sifu-sifu yang KL ni sebab apa? Sebab saya banyak datang kelas dia orang. Okey? Jadi bila orang buka dia mana HQ Maluri tu kan, kita datang dengar. Jadi Wilfred dia sebut, dia kata kau tak boleh jadi manager kalau kau tak ada ilmu manager, dia kata. Kalau kau tak ada ilmu manager, kau duduklah kat supervisor tu. Maksud saya supervisor. Maksud saya supervisor. Maknanya kau kena ada ilmu manager tu. Barulah kau boleh jadi manager. Okey? Dan seterusnya yang keempat, kita kena bersedia untuk hadapi halangan dan cabaran. Dia mana ada benda tak ada cabaran? Kan? Semua benda ada cabaran. Okey? Semua
benda ada halangan. Nah, contoh macam tadi kan, ada orang tanya, kenapa kita punya produk apa kita kata susah, sekarang ni susah dapat madu, susah. Itu cabaran kita, cabaran HQ. Okey, cabaran HQ, cabaran kita. Okey, kita boleh terangkan pada dia cabaran yang kita hadapi. Contoh macam HQ pun bukannya mudah tau. HQ kita masa PKP, produk kita tak boleh masuk melalui Port Klang. Tak boleh masuk melalui Port Klang. Dia masuk melalui Singapura. Port Klang tutup untuk produk kita. Tak tahu apa masalah, masuk melalui Singapura. Nampak? HQ punya cabaran pun ada. Kan? Bukannya kita je, semua ada cabaran. Okey? Ready cabaran. Dan kita mesti tahu apa yang nombor 5 tu, apa pertolongan yang diperlukan. Orang perlu, maksudnya kita perlu untuk contoh bila kita nak buat apa kita kata nak bangunkan satu tim, kan? So tentu ada pertolongan yang diperlukan. Mana leader yang perlu membantu. Okey? Dan leader tadi membantu sebab apa? Sebab orang ni nak maju. Saya ni nak buat tim. Saya nak buat tim. Apa yang boleh buat? Okey, sebab tu kita ada kelas ni. Mana kelas ni sebagai satu tempat center yang mana kita boleh bawa tim kita masuk. Jadi semua dapat. Kalau dalam sini ada 3 orang duduk, maknanya kita dah ada 3 kepala yang boleh faham benda ni. Kalau dalam sini tim kita ada 10 orang duduk, maknanya ada 10 kepala yang boleh faham benda ni. Okey? Tapi kalau kita ada seorang, lepas tu kita nak terang pada 10 orang, maknanya 10 kali lah kita nenjut. 10 kali. Kan? Sebab tu gunakan. Ini adalah pertolongan yang diperlukan. Okey? Macam contoh kita kata, Ustaz, saya perlukan Ustaz punya coaching. Kan? Contoh dia. Ni antara dia. Dia bawa kepada apa? Kita kata bawa kepada kelas. Bawa kepada kita punya meeting. Okey? Itu sangat-sangat membantu. Yang keenam, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kan? Tadi pagi saya bercakap dengan G tentang gaji kan. Sebut naik 1,000, naik 1,000 sebulan gaji. Contoh. Kan? G pun cakap, kenapa nak naik sikit sangat? Dia kata. Saya bukan sebut pasal tu, saya duk teringat satu masa dulu. Masa saya mula-mula buat Forever, saya kata kalaulah gaji saya nak sampai 20,000 tu, dia memerlukan masa 2 tahun. Okey, naik 1,000 ataupun 20 tahun. Dulu saya, sebab saya tak ada pengalaman dapat duit tu. Kan? Jadi saya tak pernah pegang duit besar. Dan saya bekerja belas tahun. Duit masya-Allah lah, kan? Hanya 1,000 lebih je. Jadi saya kata kalau lah duit 20,000 ni besar ni, aku terpaksa kerja 20 tahun pun tak apa. Sikit. Tapi lepas 20 tahun makna gaji tu 20,000. Masa itulah, kan? Tapi maksud dia ialah sebenarnya dalam Forever kita boleh capai lebih awal lagi. Kalau disebabkan masa kita minda pekerja, disebab bila kita cakap, bos saya nak naik gaji 1,000 sebulan, tambah bos kita bagi RM20 setahun tambah, kan? Jadi sebabkan minda kita bekerja, kita kata bos kita tanya, boleh tak engkau kerja sini 20 tahun, nanti penghujung dia akan dapat 20,000 sebulan. Kita tersanggup bekerja masa itulah, kan? Rupa-rupanya ada tempat lagi laju. Itulah dia dalam Forever Living. Betul lah. Kalau Nabi sebut kan, di akhir zaman tu masa setahun menjadi sebulan, masa sebulan menjadi seminggu, masa seminggu menjadi sehari. Kalau kita bawa benda tu kepada sudut income, ya memang itu juga antara makna dia. Makna income setahun boleh dapat sebulan. Okey? Dan yang ketujuh, fun and fun. Makna kita mesti seronok. Okey, seronok buat Forever. Jangan tak seronok. Okey? Jangan kita buat dalam keadaan kita tak seronok, terpaksa, jangan. Okey, kita kena ingat Forever ni kita boleh capai macam-macam matlamat kita. Okey? Ni dream board Datuk Des
management punya. Nanti saya bagi saya punya. Contoh kita buat dream board, dia ada family, career, leadership dan charity. Family ni mana kita dengan keluarga kita lah. Okey, dia ada career, apa yang kita nak capai dalam bisnes. Leadership, mana diri kita. Keupayaan memimpin. Kita boleh bagi cakap. Jadi saya memberanikan diri untuk cakap goal setting tau. Ini tahun ketiga saya. Sebelum ni saya tak pernah cakap goal setting. Sebelum ni saya tak pernah cakap goal setting. No, beranikan diri cakap goal setting. Masya Allah. Kira dalam ahbab punya, ni first time lah saya sebut goal setting. Saya beranikan diri hari tu, saya duduk pukul 4 pagi buat slide. Jadi saya kata lebih baik saya mulakan dengan tim saya. Saya beranikan diri untuk sebut tentang goal setting ni. Slide goal setting. Tengok tu. Punyalah penakut saya ni. Tapi nak bagi tahu kita kena hadap je. Okey. Dan dia ada charity. Charity ni makna sumbangan kita kepada umum, masyarakat. Okey. Jadi benda tu peningkatan lah sebenarnya dalam diri kita. Jadi ini adalah satu board yang sangat baik sebab kita memikirkan kita nak sumbang apa pada orang. Okey. Bukan sekadar diri kita. Ataupun yang lebih teruk lagi, apa orang nak sumbang kat saya? Lagi teruk lah. Kenapa tak bagi saya sumbangan? Kenapa saya tak bagi saya sumbangan? Jangan. Okey. Okey. Goal setting versus potential. Goal setting dan potensi. Jadi potensi dengan action akan jadi result. Plus juga attitude. Kalau Dato' Desmond dia ajar kat sini, dia akan sebut sebenarnya antara potential dengan action yang menghasilkan result, dia akan letak terbalik. Dato' Desmond dia akan letak terbalik. Sebenarnya result depan. Result yang kita kata ada attitude tadi, dia akan membawa datang potensi dan action. Macam tu. Contoh yang dia bagi, Dato' Desmond dia bagi, dia kata, kenapa kita tengok pekerja kadang-kadang suruh datang pukul kita kata suruh datang pukul 8, pukul 9 baru sampai. Kan? Gaji dia 1,500. Suruh datang pukul 8, pukul 9 dia sampai. Suruh datang pukul 7.30, 8.30 dia sampai. Sebab gaji dia 1,500. Tapi kalau gaji dia 20,000, lain. Dia kalau suruh datang pukul 8, mungkin pukul 7 dia sampai lah. Sebab gaji dia 20,000. Lepas tu result tadi tu membawa attitude yang baru pada diri dia. Dan mengangkat potensi dia dan action dia. Okey? Sebab tu ada orang dia tengok sini dulu. Ada orang dia tengok potensi dan action dulu, menghasilkan result. Ada orang dia tengok result dulu, menghasilkan potensi dan action. Tak ada masalah. Okey? Result. Dia tengok result dulu. Ini Dato' Desmond sebut. Sebab tu ada orang contoh, kalau dia gaji 20,000, dia tukar, dia akan bertukar. Bos suruh pukul 8, pukul 7 dia siap. Bos sampai dia dah hulu kopi lah. Kan? Tanya, bos nak makan apa? Bos sampai 7.30, dia pukul 7, mula pukul 8. Sebab dia punya result tu. Jadi dia membongkar potensi dan action. Okey? Jadi maknanya matematik ni ajaib juga kan? Dia ada ke belakang ke depan dia. Okey. Kita ada minda sedar dengan separa sedar. Okey, minda sedar ni benda yang kita boleh fikir, kita boleh ukur. Kita boleh bekerja bila kita sedar kan. Bawa kereta bila kita sedar. Kita boleh terima, can accept or reject. Kita boleh terima atau kita boleh tolak. Itu kan minda sedar kita. Benda orang tawar ke kita. Nak berjaya tak? Nak buat forever tak? Nak jadi jutawan dalam forever tak? Ada minda terima. Ada minda tolak. Itu nama minda sedar. Tapi dia ada satu lagi, minda separa sedar. Minda separa sedar ni, dia adalah satu yang duduk dalam diri kita. Maknanya dia kawal kita, dia kontrol kita. Sebab tu dia kata kekuatan dia 30,000 lebih besar lagi daripada minda sedar kita. Nampak? Sebab tu orang yang mana dia punya minda separa sedar, dia minda berjaya, datang apa pun, dia mesti ada jalan dia. Sebab dia minda separa sedar dia macam tu. Nampak?
dan dia bekerja 24 jam. Jadi minda separa sedar ni, dia waktu dia tidur ke, bukan dia tidur, dia sedang berehat untuk lebih maju. Sebab apa? Rehat diperlukan ketika itu. So dia rehat. Kan? Relax diperlukan. Sebab saya ingat satu video Dr. Rex, kan? Dia kata apa? Orang yang bekerja keras ni, orang yang bekerja sangat kuat ni, dia juga memerlukan masa untuk berehat. Dia memerlukan masa untuk bermain. Sebab tu Dr. Rex kata ada dalam percutian dia, dia ada forever resort. Dia ada kan, dia tunjuk yang gambar kapal dia tunjuk tempat percutian dia. Dia kata orang yang bekerja keras ni, orang ni juga perlu bermain. Orang ni juga perlu bergembira, perlu suka. Dia kata. Tu Dr. Rex. Jadi dalam dia bermain, walaupun nampak dia main suka-suka senyum, tak, dia sedang bekerja. Maknanya apa? Orang kata dia sedang maju. Okey. Dan dia 100% accept. Maksud dia minda separa sedar ni, dia tak ada penolakan sebenarnya. Dia tak ada penolakan, dia memang akan terima. Okey. So, macam mana nak latih minda separa sedar ni? Minda separa sedar ni dia akan bila kita berterusan. Istiqomah. Okey? Istiqomah. Kalau tak istiqomah, dia tak dapat benda tu. Okey? Alright. Okey. So, first focus on incentive. Dalam Forever kita ada dua. Kita ada pin pangkat dan kita ada insentif. Insentif ni apa? Bonus tambahan tau. Insentif ni dalam dia ada duit. Okey, insentif dalam dia ada duit. Dah ada percutian. Dalam dia ada kapal terbang. Dalam dia ada tiket hotel. Dalam dia ada makanan mewah. Dalam dia ada kapal. Itu dalam insentif. Dalam pangkat tak ada. Okey, so fokus pada insentif. Insentif ni duit. Eagle Manager, tu insentif. CBM tu insentif. Global Rally tu insentif. Okey. Kedua barulah pangkat. Second, focus on pin. Dengar saya tak? Saya tak dapat ni, saya tak pasti. Dengar ke tak ni? Kalau dengar tolong respon. Dengar. Alhamdulillah. Okey. Dengar. So mari kita terus. Mari kita terus lagi minta maaf kekurangan, tapi tak apa. Kekurangan itulah kena hadap. Kalau tak kurang mana nak datang lebih. Okey? Alright. So ni adalah satu formula untuk capai manager. Contohlah satu orang yang mana bulan pertama dia buat 10 cc. Okey, dia latih. Aku dalam satu bulan ni dapat 10 cc. Okey? Kemudian pada bulan yang kedua, dia latih diri dia untuk upgrade jadi 20 cc. Maknanya bukan dia seorang tapi dengan orang yang di bawah dia. Sebab tu Forever ni cantik. Bila kita ada VIP, kita cuba untuk cambahkan VIP tadi. Dia macam satu akar tau. Dia boleh bercambah. Okay, walaupun orang tu tak nak buat bisnes. Orang tu nak makan je. Macam saya lah. Kalau orang kata, semua pelanggan saya nak makan je. Tu yang janganlah mati itu sebab engkau sangka dengan pelanggan makan tu je. Sebab nak makan sebab tu orang tu makan je. Cuba kau sangka pelanggan yang makan ni boleh jadi fighter. Macam siapa? Inilah dia yang tengah bercakap ni. Sebab tu aku tak pandai buat bisnes macam orang lain. Orang lain sebut itu ini marketing. Aku tak erti. Aku adalah pelanggan. Aku makan pun sebab sakit. Ustaz Aris ajar. Makanlah ni aloe vera dengan isi. Aku makan. Lepas tu Ustaz Din bagi marketing plan. Saya tak faham. Aku jual pun niat dia satu nak dapat runcit. Untuk runcit, sebab aku takut marketing plan dia ni lulus ke tak syariat. Aku takut. Aku takut memula tu. Marketing plan ni betul tak? Sebab tak faham. Sebab kita bukan minda tu. Lepas tu aku buat runcit je tak apa, halal. Masa tu kan. Buat runcit je halal. Dan yang keduanya aku buat runcit, paling kurang aku ada stok boleh makan. Tu lah niat makan free. Yang depan kau ni lah. Yang kata, saya ada pelanggan makan saja. Ni lah ni. Ni. Ustaz Muhammad Sofian. Lepas tu jangan bandingkan saya dengan orang lain sebab saya tak pandai. Kan? Tapi orang yang makan. Faham tak? Tapi kau yang buat keputusan. Orang ni makan saja. Memang dia makan. Sama ada dia berhenti makan
atau dia makan terus. Kau kena ingat bahawa ramai fighter datang daripada orang yang makan produk. Okey? Jadi terpaksa jual sebab apa, duit tak ada nak beli produk. Kan? Tu dia mula-mula dia. Nampak? So bulan yang ketiga upgrade lagi 30cc. Jadi bulan kedua dan bulan ketiga. Bulan ketiga kan? Bulan ketiga kita dah upgrade. Bila kita dah upgrade 30cc, so kita dah ada satu step lagi, kita boleh maju untuk jadi AM, Assistant Manager. Okey? Bila dalam bulan 3 sampai bulan 5 tadi, kita ada satu masa untuk kita fight. Macam mana nak melahirkan manager? Untuk melahirkan Assistant Manager. Di sini masa pangkat supervisor, ramai orang start. Okey, ramai orang start supervisor. Tak jadi apa? Tak nak jadi AM, susahlah 50cc. Dekat mana dia punya rahsia dia? Rahsia dia ialah pada diri supervisor tu sendiri. Sebab kita tidak melahirkan supervisor. Kita tak ada attention, kita dah supervisor, okey. Macam mana nak jadi assistant manager? Memang habis lah. Jadi kalau kau melahirkan, kau dah supervisor, kau kena melahirkan satu lagi supervisor di bawah kamu. Okey? Lahirkan supervisor kedua. So kita akan ada 25. So 50. Nampak? Rahsia nak naik kepada assistant manager tu pun sebenarnya ialah melahirkan supervisor dan nak melahirkan manager. Bulan 5 sampai bulan 7 bila dah assistant manager, kita nak jadi manager pun sama. Teruskan duplikasi menjadi supervisor. Sebelum supervisor bawah kita tadi jadi assistant manager. Melahirkan supervisor yang baru. Jadi ini juga pelajaran bagi saya sendiri yang dah terkena. Sebab tahun 2020, saya tak ada seorang pun supervisor. Saya tak melayan supervisor. Ada Ustaz Zaid seorang. Ustaz Zaid. Supervisor. Pasal 2020. Jadi maknanya 2021 kita menerima kesan dia. Sebenarnya supervisor tu dia adalah rahsia. Okey? Sebab tu kita punya ada insentif kita letak supervisor. Contoh, kita nak jadi Alert Ambassador, kita kena letak supervisor dia punya kunci. Lepas tu kita nak jadi Eagle Manager, supervisor baru adalah kunci. Nampak? Tu pelajaran untuk saya tu. Lepas tu saya belajar. Okey? So benda berlaku pada kita tu pelajaran. Tapi orang hebat lagi berlaku kat orang dia dah belajar. Tu hebat lagi lah. Kan? Saya ni memang lambat sikit lah. Dia terlantuk deng. Baru dia, alamak, sedar. Okey? Tapi jangan terantuk pun tak sedar. Itu lagi bahaya lah. Okey? Minta maaf gurau. Suka-suka. Ni contoh. Eagle Manager dengan Manager. Manager dia adalah pangkat. Eagle Manager insentif. Okey? Jadi kita fight insentif dulu. Pangkat akan datang belakang kita. Ni Dr. Rex. Dr. Rex kata apa? Tengok dia kata. In the next 2 years, if you do what no one would ever dream of doing, for the rest of your life, you will be able to do what everyone else dreams of doing. Tu dia. Bunyi bahasa Arab. Arab lah. Dia kata kan. Dia kata, kalaulah dalam 2 tahun ni, dia kata, 2 tahun akan datang ni, kau buat sesuatu yang orang lain tak ada mimpi pun nak buat. Sebab tu saya pesan tu. Orang Kemboja, tak ada orang Kemboja sini. Geram aku. Ting Kemboja dia tak dengar. Kan? Semoga Allah Ta'ala sampai ke dia. Kan? Kalau kita nak ke depan lah. Kan? Vietnam ada. Okey. So buat 2 tahun buat. Tolong pesan kawan-kawan kat Kemboja tu. Ramai tu orang Muslim Kemboja tu. Buat. Sebab nanti akan naik. Tapi kenapa kau tak nak letak di kau 21? Kan? Letak. Okey. So kalau kau buat dalam 2 tahun ni, kau buat sesuatu yang orang lain tak nak buat. Nanti lepas pada tu, seumur hidup kau akan boleh buat benda yang orang lain bermimpi nak buat. Okey? Tu Dr. Rex cakap. Sebab tu dalam Forever dia bagi masa 3 tahun kan. Sifu Alex selalu sebut.
Si Fujeki saya sebut, buat 3 tahun, untung 30 tahun. Buat 3 tahun, untung 30 tahun. Buat. Okay? So jangan tangguh tau, masa kita bukan makin muda. Kan? The power of forever is the power of love. Ni Dr. Rex kata. Kasih sayang. Okay. Forever Rolls Royce. Jadi privately owned by Dr. Rex Mon. Maknanya pemilikan tunggal Dr. Rex tu forever. Sebab tu ada orang tanya, ada orang cakap, kenapa forever tak ada saham? Saya kata rugi lah ada saham. Saya cakap. Sebab apa? Kalau dia buka pada pasaran saham tu, makna syarikat tu dia perlu sokongan orang lain. Okey, dia perlu sokongan orang lain untuk baju dan besar. Forever tak perlu. Kalau ada pemegang saham, kita tak boleh dapat CPM weh. Okey? Kalau ada pemegang saham dalam Forever, tak ada diskaun 48% untuk manager, tak ada. Duit tu semua nak bagi pada pemegang saham. Forever syarikat yang tak ada hutang. 100% perfect handmade with no competition. Maknanya 100% buatan tangan Dr. Rex. Sebab Dr. Rex buat Forever Living ni kan nak membantu sahabat dia yang bankrupt. Dia kata aku ada satu marketing plan kau buat ni, kau boleh jadi jutawan. Nampak? Jadi yang ketiga, people buy our product, we don't need to sell. Orang beli produk kita, kita tak perlu menjual pun. Kita just share, kongsi. Kita ada quality control. Yang dijamin. 30 days money back guarantee. Mana kita ada pemulangan wang 30 hari. Kalau ada kita punya customer tak berminat untuk teruskan, kita tak perlu janji. Kita guarantee kita terbaik. 100% pengawalan daripada bahan mentah menjadi produk. AAA maknanya rate kita AAA dan syarikat tidak ada hutang, debt free. Tu forever. Jadi sebab tu dia bayar pada kita punya top 1 4 juta sebulan. Bagi gitu je. Kan? Forever bayar. 42 tahun proven konsep. Mana konsep yang terbukti 42 tahun. Mengetuai. Lead. Menguatai. Mengetuai. Mendahului. 169 buah negara. Pasaran 169 buah negara. Kita ada 10 juta lebih forever business owner. Yang semua ni orang bijak pandai. Dia mesti buat kajian sebelum mereka tengok. Kan? Ini bila kita join saya nak kaji. Kaji. Kita kata bagi dia marketing plan. Bila dia kata nak kaji, bagi marketing plan betul-betul. Bagi dia kata, tuan kaji bersama tim, cakap dia. Kan dia kata, saya nak kaji sikit lah. Okey, saya cadangkan tuan kaji. Kumpul beberapa orang, kaji sama-sama. Dia kata, jangan kaji seorang-seorang. Nanti satu tim keluar CBM. Apa jadi? Saya kaji dulu. Kita pun, tak apalah, tunggu dia kaji. Tunggu dia kaji. Tak ada, kita tukar. Bila kita jumpa prospek kan. Saya kaji, okey. Masya Allah. Kaji tu, kaji beramai-ramai. Bagus. Cuba cari. Cari apa dia punya kelemahan. Tak jumpa, insya-Allah. Sebab orang nak cari kan sesuatu. Mana kita kata kelemahan. Macam contoh Kak Miza kan. Dia nak cuba cari apa scam ni. Forever. Rupa-rupanya nak selamatkan Najah, menjadikan dia jutawan. Tu dia. Terbalik. Lesen percuma, tidak ada warehouse, tak perlu kedai, tak perlu pekerja, tak perlu. Dan mentorship free dan tak ada risiko. Tu paling best, tak ada risiko. Kalau kita bekerja lain, tempat lain, kita terpaksa belanja berapa banyak. Ni antara insentif kita. Tahunan 720 cc. Okey, so sebulan kita buat 60 cc. Jadi income kita 7 atau 8,000 lebih kurang. Kan? Kalau orang yang US tu, bila orang US dia 60 cc dia, income dia 7-8k lah, USD. Kalau kita 60 cc kita, so 7
income kita 78K lebih kurang income kita. Jadi kita perlu 100 cc FBO baru, kita perlu 2 supervisor baru. Jadi structure Eagle Manager tadi tu, bila kita kata 60 cc sebulan, so kita kalau ada kita sendiri buat 15 cc dan kita ada 3 team yang buat 15 cc. Okey, settle. Okey, 15 kali 4, 60. Fikir kita berjemaah. Nampak? So dapatlah kita Eagle Manager. Ni kita punya PCM, CBM ni. CBM apa nama dia? Miklos. Miklos Berkik. Miklos. Ni CBM Miklos ni antara orang peminat kereta lah. Peminat kereta mewah. So dia buat forever kumpul kereta mewah. Kan? Jadi siapa minat nak beli kapal terbang ke, nak beli kereta api ke, nak beli helikopter ke, forever lah. Kot lah kan. Rasa nak kelainan. Kita ada BB Club. Mercedes, Benz and BMW Club. Saya tak masuk lagi setakat ni. Nanti belakang tengok. Nanti belakang Nanti belakang tengok. Alright. So antara benda yang boleh mencapai kita punya impian tadi tu, goal setting kita ialah kita mewujudkan 5 line 5 leader. Okey, 5 line 5 leader ni kita ada 5 leader yang mana kita target daripada leader tadi tu dia menghasilkan 25 cc. Itu satu structure. Satu kita kata bangunan yang kukuh. Okey, 25 cc. 25 cc kita ada 5 line. Itu ada kelas lain pula, 5 line, 5 line 5 leader ni. Okey. Jadi 25 cc ni adalah satu structure yang kukuh untuk kita kita kata majulah bisnes kita. Dia 150 cc target nama dia. Okey. So saya punya niat nak bangunkan ni 150 cc ni PNM. Bukan total kita dah dapat, tapi kita tak nak tu, kita nak lebih, kita nak PNM. PNM ni maknanya ada benih baru, ada leader baru naik. Nampak? Jadi kita jangan statik kan. Jangan selesa dengan income yang ada. Sebab tu kita rasa sebenarnya kita kena rasa bersalah kan bila kita tak offer peluang ni pada kawan-kawan kita yang sedang mencari pendapatan. Kena offer. Jadi stok, goal management juga antara dia lah pengurusan stok. Kita kadang-kadang bisnes kita stuck sebab tak ada stok. Okey? Jadi contoh kan. Contoh macam mana pada tahun lepas yang paling kritikal ialah stok di belah Borneo, Sabah Sarawak. Jadi memang sangat-sangat sukarlah masa tu bagi kita punya CBM Ustaz Zamzam dengan Ustazah Mariam. Ya Allah, sangat sukar. Memang kita menghadapi satu cabaran sebab stok di sana sangat terhad dan diorang memang base team dekat sana. Base team dekat belah Tawau, KK. Jadi kita terpaksa ada satu stok dah hantar sendiri. Tawakal ilallah hantar ke sana. Nak bagi team rasa tak dapat. Kan? Beli di KL hantar. Ambil bayaran lain nak hantar. Bukan berkira-kira. Ini HQ tetap sikit pun kita berkira. Kan? Jangan. Mereka melakukan kerja mereka. Kita sebagai leader, kita nak fikir lebih besar pada tu. Macam mana kerja kita. Kan? Dia orang dah buat dah. Ini ada marah pula. Marah pula dengan manajemen HQ. Tak. Mereka bukan pekerja kita. Mereka hanya orang yang memudahkan kita. Mereka hanya orang yang memudahkan kita. Dibayar oleh Dr. Rex untuk memudahkan kita. Bukan kita bayar HQ. Kan? Ni marah dekat orang HQ. Marah dekat customer service. Marah. Kenapa? Sepatutnya stok tu siapa punya tanggungjawab? Kita lah. Kita punya tanggungjawab. Kita lah yang bertanggung dan menjawab. Kalau nak berjaya lah. Kalau tak nak berjaya, buat sendiri. Buat tempat lain. Kan? Jadi HQ ada cabaran dia. Sampai ada yang marah HQ. Tak buat forever. Siapa yang rugi? Orang yang tak buat rugi. Forever tetap jalan. Okey? Jangan takut cabaran tu. Jadi kita ada 3 tahap stok. Stok untuk belajar 5 cc.
3 sisi hingga 5 sisi. Itu stok tahap orang yang belajar. Okey. Tapi orang yang nak cabar diri dia untuk lebih maju, stok dia menjadi 5 hingga 15 sisi. 5 hingga 15 sisi. Itu cabar diri. Dia nak pergi supervisor, dia nak pergi assistant manager. Okey, cabar diri. Sebab ada stok ni sebenarnya kita jaga duit kita jaga niat kita. Ada orang, kenapa dia tak nak stok? Dia tak nak simpan stok. Sebab dia nak relax. Dia nak salahkan. Kalau stok tak ada, aku tak payah buat bisnes. Stok tak ada. Kan? Aku tak payah ni, macam mana aku nak servis ni kan semua, stok tak ada. Dia pilih macam tu. Kan? Dia yang pilih macam tu. Sepatutnya kita kena cabar diri kita. Stok 15 sisi itu adalah mana satu tahap yang dipanggil tahap mencabar untuk kita. Sebab tu stok ni adalah stok yang jaga duit kita sebenarnya. Kita tengok ada stok kita tahu duit kita dekat situ. Kalau kita tak ada stok, lepas tu duit pun ke mana? Memang kita tak ada, stok pun tak ada, duit pun tak ada. Paling kurang kalau kita tak ada duit pun kita ada stok. Kita ada stok, kita boleh bisnes. Bila kita ada stok, tim kita boleh jalan. Lepas tu saya ingat tu, masa Ustazah Mariam dengan Ustaz Zamzam tu, stok banyak hantar ke belah ke Sabah Sarawak. Kan? Untuk supaya apa? Tim dapat stok. Nampak? Jadi stok kena banyak. Baru dia punya boleh pergi lebih jauh. Jadi kadang-kadang kita yang pilih tak nak ada stok. Okey? So jangan takut dengan stok lah. Takutlah tak ada stok. Kita nak tukar. Takutlah tak ada stok. Siapa? Tu tanda kita gagal. Nak berniaga tak ada stok. Okey? Dan dia ada tahap yang ketiga, stok yang nak mencapai. Satu orang yang mana dia ketika dia nak mencapai sesuatu insentif yang besar. Okey? Dia nak mencapai satu skala bisnes yang besar. Dia kena ada satu stok. Contoh, kalau kita nak masuk, masa dulu kan kita buat offline. Masuk, saya pernah sekali. Masuk ke dalam kampung Hulu Langat tu, Lubuk Kelubi, tiba-tiba ada orang tanya, Ustaz buat apa ni? Saya buat ni produk aloe vera, usus semua. Ustaz, lepas isyak ni tolong ni. Ni kita nak dengar lah. Ustaz menarik produk Ustaz. Dia kata macam tu. Jadi saya pun bagi. Tapi bagi-bagi stok belakang kereta berapa kerat dia habis. Okey? Sebab tu dia orang, saya ingat leader-leader orang cerita kan. Dia orang masuk Felda semua. Dia orang bawa stok. Kadang-kadang pakai van penuh dalam tu stok. Sebab apa? Benda boleh buat duit. Kita bukannya beli letak bawah tilam. Kan? Okay? Alright. Goal management. Tengok. Macam mana kita punya target melahirkan 5 VIP. Yang mana 5 VIP tadi ada potensi mencapai 10 sisi. Okay. Kemudian pada bulan kedua, kita fikir macam mana 5 VIP tadi tu yang dah buat 10 sisi tadi tu, dia double. Dia panggil multiply. 2 kali. Okay? So, mana tim kita yang dah ada 10 sisi, dia boleh bertukar menjadi 20 sisi. Mana ekstra 10 lagi. Pada bulan yang ketiga, macam mana tim yang buat 20 sisi tadi, dia boleh ekstra menjadi 30 sisi. Itulah kita kata pencapaian yang kita boleh dapat dengan F2D. 50, 100, 150. Itu dia punya konsep gandaan. Okay, contoh kita ada satu fighter yang buat 5 sisi, kemudian bulan depan dia up menjadi 10 sisi, dia dengan tim dia, kemudian pada bulan seterusnya dia up lagi menjadi 20 sisi ke atas. Itulah cara kita bergerak mencapai F2D. Alright? Nampak tu? Jadi pemikiran F2D tu kita kena faham. So kita kena fight 3 bulan. Kita jangan fikir bulan ni dan bulan depan tak tahu nak buat apa. Bukan. Kita dah ada rangka 3-4 bulan dah ada rangka. Okey? Itu cara untuk orang nak fight F2D. Okey, ni satu insentif yang patut kita kejar juga. Ni global pool, duit tambahan. Kan? Satu cek dia je mungkin 2-3 kali gaji kita. Okey? Gaji bulanan kita. Ni dia. Bila kita nak capai CBM, so kita melahirkan seorang lagi yang fight macam kita juga. Kalau kita buat bulanan 60 sisi, kita lahirkan satu orang buat 60 sisi sama kita. Kita dekat pukul 11 tak apa. Kita ni dulu. Kita
jangan berhenti dulu. Siapa nak berhenti, dia berhenti. Tapi saya tu. Okay. So CBM structure, tadi bila kita cerita eager manager structure tadi tu kan 15 cc, kemudian kita ada 3 tim yang buat 15. Lepas tu kalau kita nak pergi CBM, kita juga ada satu tim yang kopi sebiji macam kita. So kita 15 cc dan kita ada 3 yang buat 15. Begitu juga bawah kita ada satu manager buat 15 cc dan bawah dia melahirkan 3 orang yang buat 15 cc. Okay? Alright. Ini adalah daripada kita punya sideline. CBM Jason CBM Jason ni orang yang dapat rekod ibu ayah dan anak CBM. Ayah dan anak CBM. Tengok macam mana check dia 2015 sampai 2019 kan. Check dia konsisten 5 angka. Ayah dan anak CBM. Ayah CBM, anak dia apply CBM. Nampak? Jadi check je tu. Itu bukan gaji tu, check dia. Check dia saja. 5 tahun check dia 264,000. Itu check saja, bukan gaji dia. Okey? Ni dia punya gaji. Ini dia punya gaji. Salah satu lah daripada tahun-tahun yang lalu. Biasa kita dalam Forever kita tak tunjuk yang terkini kan. Yang lalu. Kalau siapa income masih sikit-sikit 20,000 boleh lah tunjuk lagi. Nanti dah naik 40,000 tak payah tunjuk dah. Okay, tunjuklah downline punya pula. Kan? Ini contoh Januari sampai Disember 17, 21. Tengok tu. 31, 26, 30. Itu orang berniaga. Orang buat Forever. Ni Jackie CBL level 2. CBL level 2 ialah melahirkan 3 CBL level 1. Kena ada niat sini. Kena ada niat. Okey, untuk capai CBL level 2. Jangan berhenti CBL level 1. Dato' Desmond itu dia bancur kita kan. Dia bancur. Kenapa tak pergi CBL level 2? CBL level 2 adalah seumpama berapa? Dia kata 10 kali ganda CBL level 1. Kau kena buat CBL level 1 sebanyak 10 tahun. Barulah sama dengan sekeping cek CBL level 2. So kenapa kau tak buat 1 tahun CBL level 2? Datuk Desmond berasa kita masa tu. Masya Allah, terbuka betul lah. Kenapa kau nak tunggu 10 tahun baru dapat sekeping cek CBL level 2 punya yang sama? Kau buat CBL level 2 1 tahun, kau dah menang 10 tahun. Nampak? Ni Sifu Jackie. Dia punya cek je CBL level 2 punya. Tengok tara cek dia. 60,000 USD, 58,000 USD, 74,000 USD, 59,000 USD. Kita ada juga Simu Michelle kita. Simu Michelle dengan Sifu Richard kita. CBL level 2 yang terbaru kan. Kini. Berapa? 80,000 USD. 80,000 USD. Kata 10 kali ganda. Kan? Daripada CBL level 1. Jadi, cek je dah 1 juta lebih. Okay? Bukan income. Ini Datuk Desmond. CBM level 3. CBM level 3, dia 10 kali daripada CBM level 2. Kan? Dia boleh pergi. 1 keping cek CBM level 2, CBM level 3, dia boleh 10 kali CBM level 2. Contoh kan. Tapi kat sini 470,000. Contohlah kalau kita ambil cek Datuk Desmond yang terkini. Cek Datuk Desmond yang terkini 600,000 lebih. Dan 500,000 lebih kan. Jadi CBM level 2 macam Sifu Jackie 60,000 USD. Kan? 60,000 USD. Tapi CBM level 3 dia pergi 600,000 USD. Okey, dia pergi 600,000 USD. So apa berlaku? So 10 kali ganda daripada CBM level 2. So orang pergi yang CBM level 3, orang yang pergi CBM level 3, dia 100 kali ganda. 100 kali ganda CBM level 1. Buatlah CBM level 1. CBM level 1, CBM level 1, CBM level 1. 100 kali. Saya baru unjut 3 kali. CBM level 1, CBM level 1, CBM level 1. 100. Baru sama sekeping CBM level 3. Ya, salam. Baru sama sekeping. CBM level 1, CBM level 1, CBM level 1.
100 kali lanjut. 100 kali lanjut. Kalau boleh jadi CBM dengan sekali lanjut. Tapi tahulah macam mana payah nak jadi CBM level 1 tu. Kan? Tapi maksud dia, kalau kita ada satu target yang berterusan, satu target yang sangat besar, dan satu target berterusan, istiqomah, kita boleh pergi CBM level 3. CBM level 3 100 kali ganda daripada CBM level 1. Macam kau dah menang 100 tahun tau. Nampak tak? Lepas tu kita jangan marah. Orang bawa forever, dia terpaksa kaya. Kan? Bila orang kata jutawan kat sini, orang marah, orang tak faham. Tak apa. Kan? So buat 100 kali ganda. Ui. So kita kena ada target tengok. Ni Dato' Desmond punya. CBM level 2 dekat 2013, lepas tu CBM level 3. Kan? Tengok CBM level 3 dia. Berapa? Check je 2 juta USD. Check je 2 juta USD. Nampak? Tahun ni punya lagi besar. Kan? Okey, fokus dan konsisten. Jadi jangan berhenti prospecting dan membina. Prospecting ni maknanya cari pelanggan baru, cari orang baru. Jangan berhenti. Itu benih, Syekh. Benih. Ni kita tanam. Satu benih nak jadi pokok, satu benih nak jadi hutan, satu benih nak jadi rimbunan, tak kira, tak kisah. Tapi penting kau tanam benih tu. Jangan saya dah ada pokok berhenti. Habis pokok tu mati, kau nak tanam benih baru dah lambat. So tanam terus, tanam. Okey? Bina terus. Dan kamu pasti akan dapat salah satu daripada dua, sama ada benih yang baik ataupun yang poor, yang tak baik. Kalau dapat yang tak bagus punya, tak apa, ingat satu perkataan, next. Orang lain. Jimat masa. Orang tak terima, jimat masa, cari orang lain. Okey? Kenapa dia tak terima saya? Tak ada. Kan? Cari orang lain dulu. Orang tu tak nak, tak apa. Dia tak bersalah. Tapi kalau kita berhenti, kita salah. Okey? So cari orang baru. Maknanya kata mudahlah, Allah Taala nak suruh kita cari orang baru. Cari. Biarkan orang tunggu, tapi kita terus. Itulah the power of consistency. Power istiqomah. Tu batu tu boleh berlekuk dengan sebab air tadi. Bukan sebab air tu keras, bukan sebab batu tu lembut. Bukan sebab batu tu lembut, bukan sebab air tu keras. Tapi air tu lembut, batu tu keras, berlaku lekuk sebab apa? Istiqomah. Okey? So istiqomah. Terus. Jangan berhenti. Ni antara rekod lah. Dekat gambar tu ramai-ramai. Masya-Allah. Ada kita punya sifu kat situ. Masa ni saya belum ada lagi, belum mula lagi. Kan? 2017 punya saya tak buat lagi. Baru cari nak makan produk. Masa tu ada Ustaz Din dekat gambar tu. Kenapa gambar ni macam gelap sikit? Masa saya buat slide tu, saya pakai screenshot gambar tengah malam. Jadi gambar dia gelap. Jadi kita kan malam tu kan kita screenshot tu kita pakai yang penahan malam kan. Sorry, dapatlah gelap gambar. Nanti kita teranglah sikit lagi. Ni antara CBM. Jadi yang terbaru CBM tahun lepas 64 orang. Nampak? 64 orang. Lagi ramai jadi tahun ni Dato' Desmond target 100 orang. So siapa nak jadi CBM? Jadilah CBM. Ni tengok 2021 100 CBM, 200 eager manager. InsyaAllah. Siapa nak nama sini tulis. Tulis sini 933. Tengok siapa nak masuk nama. 100 CBM dan 200 eager manager ni, siapa nak masuk? Tulis 933. Termasuk saya. Saya orang kena tulis. Masuk nama. Kita kena ada target kan. Kita tadi ada soalan daripada downline saya pagi kan. Bila saya letak satu post kan, saya kata saya tunjuklah income daripada kita punya sahabat sideline. Tunjuk income dia semua. Saya letak post, saya kata saya tahu dekat sini orang tak nak pun income macam ni. Saya kata saya tahu orang pun tak nak income macam ni, tapi saya nak. Saya kata tak apa, yang tak nak tu ke tepi dulu. Saya letak post kan. Saya tahu kat sini orang tak nak income macam ni, tapi saya nak. Masa tu
tunjuk post kan. Lepas tu ada downline tanya, macam mana nak? Macam mana saya nak? Okey, kalau kau nak, satu kau kena berani. Kau kena berani. Pertama, berani berimpian. Ni nak impian pun takut. Berani berimpian, nombor satu. Sebab apa ni diri kita lah. Orang lain percaya tak percaya terpulang, tu bukan di kita. Kan? Yang nak berjaya kan, Dr. Azizan kata apa? Yang nak berjaya ialah kita, bukan dia. Kan? Jadi kejayaan di Forever, saya adalah leader di Forever. Saya adalah pemimpin di Forever. Forever adalah pilihan muktamad saya. Saya suka belajar, saya suka cabaran, tidak kira apa pun halangan. Saya cinta, saya suka pada diri saya. Saya percaya pada diri saya. Saya akan berjaya di Forever. Forever, forever. Nanti dulu belum habis ni kelas kita. Okay. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Saya nak suruh semua sebut ni. Tapi nanti dulu. Tak habis lagi kelas. Okay. Ini saya punya dream board. Dream board saya. Okay. Ni ada satu gambar kereta. Kereta Wildfire. Okay. Ini dream board lah untuk kita kata dia ada dalam dia kan. Cantik dalam dia. Tengok. Kan. Luar. Jadi sesuai lah dengan keluarga yang ramai. Jadi untuk saya, Wildfire kan. Wildfire untuk keluarga, kereta keluarga. Jadi semoga mudah kan untuk kita dan untuk anda semua kan. Ni antara saya punya ni lah yang terdekat. Okay? Yang terdekat. 1 juta pertama. Tengok. 1 juta pertama. Saya nak 1 juta pertama. 1 juta pertama dalam Forever. Okey. Pendapatan 1 juta pertama. Okey. Dia panggil pendapatan 1 juta pertama dalam Forever. Saya nak 1 juta pertama. Okey. Pendapatan tu cecah 1 juta. Okey. Pendapatan cecah 1 juta. Sebab apa kita dah capai? Kita tengok apply tercapai. Ustaz Din, dia jutawan. Ustaz Zul, dia jutawan. Kan? Dia dah capai dah. Perkataan 1 juta pertama tu dia dah capai dah. Ustaz Zul, Ustaz Din dah capai. Tak kira lagi yang atas lagi. Sifu Richard, Simu Michelle semua. Dia dah berjuta-juta dah. Kan? Nampak? Sampai tak boleh nak cakap kan? Juta. Ni satu lagi. Ni gambar kereta special tau. Warna kuning tau. Warna kuning hitam. Kuning hitam. Ni macam Forever punya ni lah. Kan? Forever punya logo ke kuning hitam. Kuning hitam. Jadi yang ini, selepas saya capai 1 juta pertama, baru saya fikir untuk pakai Mercedes. Okay? Saya tak nak pakai Mercedes sebelum saya capai 1 juta pertama. Okay, jadi maknanya, korang yang dalam ni, yang ada 45 orang ni, yang bertahan sehingga kini, yang nak jadi jutawan ni, kalau kau tengok satu hari saya dah pakai Mercedes, itu maknanya saya dah capai 1 juta pertama saya. Nampak? Okey? Pakai. Bukannya kita niat nak menunjuk, bukan. Tapi maksud dia kita nak bagi tahu di tempat lain orang menipu nak dapat duit. Platform yang lulus syariat ni kau tak nak buat. Tu dia. Kau dah tunjuk boleh buat. Tempat lain orang scammer cari duit, dia keluar duit berpuluh-puluh ribu. Senang je. Kau tak marah kau dengar tu? Tengok marah. Kan? Tengok keluarga terdekat kita, tiba-tiba dia bagi kat scammer tu 50,000 melabur. Engkau buat Forever, lulus syariat, produk terbaik, halal terbagus, semua. Tiba-tiba kau tak boleh buat. Scammer yang dah lah menipu. Produk tak ada. Dia boleh henjut kau punya keluarga punya duit. Puluh ribu atau ribu. Kau tengok sikit. Sebab apa? Sebab tu kena pakai kereta ni. Bukan ni saja nak menunjuk-nunjuk. Bukan. Tapi nak bagi tahu bahawa Forever tempat yang betul untuk kita buat bisnes. Ada tunjuk. Bukan nak menunjuk saya tak. Dalam Forever tak ada orang hebat. Okey, dalam Forever tak ada orang hebat. Siapa hebat? Dr. Rek. Dia punya marketing plan bertukar orang jadi jutawan. Itu hebat. Kita semua tak biasa je. Kalau kita dah hebat, kita nak buat Forever lah.
Kita dah jutawan tempat lain. Nampak tak? Kita dah jutawan tempat lain dah kalau kita hebat. Nampak? Tapi kita perlu forever. Okay? So forever tempat dia. Dreamboat 22. 22. Okay. Dreamboat 22. Dapat tak? Dapat tengok tak? Okay. Dreamboat 2022. So 2022 saya punya target ialah untuk mencapai CBM level 2. Okay? So saya kena membantu saya punya team untuk jadi CBM. Okay? Dan saya nak mahir dengan sistem BO. Okay? Sistem Datuk Desmond saya nak mahir. Sebab sebelum kita nak pergi kepada sistem yang lain, kita nak mahir dulu apa yang kita ada. Okay? Lepas tu kita nak terbang lah. Kata kalau kau dah kuat, kau nak terbang, kau terbang. Okay? Dan saya nak senior Eagle Manager. Dan saya persediaan untuk CBM level 2. Level 3. Okay? Tadi ada sebenarnya satu lagi. Lepas daripada kereta tu, ada satu lagi. Tapi gambar duit juga. Saya nak ada 2 juta cash dalam akaun. Tadi pendapatan sejuta. Satu lagi 2 juta cash. Mana duit yang terperuk. 2 juta cash. Sebab apa? Saya ada impian untuk bantu lebih banyak lagi. Keluarga apa semua ada impian. Nanti dengan duit cash tu kita perlu untuk apa? Bukan untuk simpan saja, bukan. Tapi kita perlukan sebagai cagaran bank nak tengok kalau kita nak beli rumah untuk orang pula. Nak beli rumah untuk orang, bukan untuk kita. Untuk orang lain. Kita nak beli rumah untuk orang lain. So, kau tak boleh dalam bank kau tak ada duit. Lepas tu kita letak, saya nak ada duit 2 juta paling kurang. Dan lebih daripada bank, duit tu duduk berkepuk kat situ. Dia ada berabuk dalam tu. Untuk bank tengok. Baru dia luluskan, aku boleh beli rumah untuk siapa-siapa. Untuk ustaz aku ke, untuk siapa aku nak bagi. Kan? Aku nak beli rumah untuk orang. Nampak? Jadi untuk dapat 2 juta tu, seketul book tu, itulah dia CBM level 3 diperlukan. Nampak? CBM level 3. Dan menjadi sokongan kepada madrasah-madrasah dan juga persatuan-persatuan kebajikan. Nampak? Itu dreamboat saya. Saya nak bukan sekadar mengajar, tapi nak saya membantu madrasah sokongan daripada sudut tu. Kita perlu sekarang. Okey? Kita perlu pergi lebih jauh lagi. Okey? So setakat tu saya punya saya punya kelas pada malam ni. Jadi saya nak kita akhiri dengan slogan ni, boleh tak? Dengan ni. Tapi ini bahasa Inggeris lah. Macam mana? Ustaz Din? Boleh. Hello Ustaz Din. Boleh je, Ustaz. Ustaz terjemah lah. Boleh. Kita laungkan ni. Boleh Kita Boleh. laungkan sama-sama saya baca, lepas tu kita semua ikut Boleh Baik. Buka mic Semua semua. buka mic. Buka dah. Buka mic. Okey. So malam ni kalau jiran kau terdengar, besok kau cerita kat dia apa benda kau buat. Okey? Okey. So saya sebut nanti kau ikut. Okey, sama. Saya adalah pemimpin di Forever. Saya adalah pemimpin di Forever. Forever adalah pilihan muktamad saya. Forever. adalah pilihan muktamad saya. Saya suka belajar. Saya suka belajar. Saya suka cabaran. Saya suka cabaran. Tak kira apa halangan. Tak kira apapun halangan. Saya suka diri saya. Saya suka diri saya. Saya percaya diri saya. Saya percaya diri saya. Saya pasti berjaya di forever. Saya pasti berjaya di forever. No limit. Okey. Setakat tu. Ustaz Din. Ustaz Din. Okey. Ustaz Din.
Ustaz Angkat tutup gambar. dengan doa sikit. Ustaz doa. Okey. Kita sudahi dengan doa So kita doa. Okey. Tanya dalam gambar dulu Ustaz ke doa dulu? Tutup slide tu. Ha. Tutup slide dulu. Okey. Okey. Alright. Dalam gambar. Ustaz dia dalam gambar Okey. dulu kita Okey. doa. Okey. Okey. Semua buka video. Senyum. Okey. 1, 2, 3. Okey, slide nombor 2. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, Ustaz. Okey, doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu segala kelemahan kami, segala kekurangan kami, Engkau ampunkan dan Engkau tampungi. Ya Allah, segala apa yang kami niatkan, Engkau berilah kami mencapainya. Ya Allah, perbaikilah niat kami, perbaikilah diri kami, jadikanlah kami orang yang bermanfaat. Ya Allah, ampunlah segala kesalahan dan dosa-dosa ibu bapa kami. Ya Allah, jadilah kami orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah hidayat kepada semua sahabat-sahabat yang mengenali kami. Jadikanlah kami asbab mereka datang kepada kebaikan dan kejayaan dunia dan akhirat. Ya Allah, sekiranya dalam hati kami ada perasaan yang tidak baik, Engkaulah yang boleh perbaiki. Ya Allah, sekiranya dalam hati kami ada perasaan dengki, Engkaulah yang boleh perbaiki. Ya Allah, dalam hati kami sekiranya ada perkara sifat-sifat mazmumah, kegelapan, zulumat, maka Engkaulah yang boleh perbaiki. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami orang yang bersama dengan para anbiya, siddiqin, syuhada dan solihin. Ya Allah, Nabi SAW sebut, peniaga-peniaga yang jujur dan amanah akan bangkit di hari kiamat bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Ya Allah, himpunlah kami bersama dengan mereka. Ya Allah, matlamat-matlamat yang kami sebutkan ini adalah perjalanan hidup kami. Maka Engkau permudahkanlah perjalanan kami. Amin. Matlamat utama kami adalah kehidupan di akhirat. Ya Allah, maka berilah kami orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Jazakallah khair. Okay, thank you Ustaz. Bye. Terima kasih Ustaz. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz Sufyan, masya Allah.